tekan butang subscribe untuk saksikan lebih banyak video di Ana Muslim TV. Kembali lagi bersama kami dengan sesi Love Quran Live bersama Ana Muslim. Dengan topik kita pada hari ini, jom upgrade gambar tene. Okey, jadi adik dekat rumah tu okey lagi ke tak? Kalau tak okeykan diri sebab kita nak sambut tahun baru awal Muharram ni Zaza. Tahun baru Hijrah bagi kita sebagai umat Islam. Jadi esok bukan hanya sekadar hari cuti saja bagi kita, tapi esok adalah permulaan hari yang baru, tahun yang baru yang perlukan kita untuk sentiasa bersemangat. Okey Zaza? Okey Kak Syu. Jadi kepada adik-adik yang nak tahu siapakah pemenang kuis minggu lepas, jeng Kak Syu tak nak bagi tahu dulu. Kak Syu nak simpan dulu pemenangnya. Dan soalan kuis kita pun akan ke udara sebentar saja lagi. Jadi adik-adik sila bersabar untuk teruskan sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini. Baik Ustazah. Surah pilihan kita pada hari ini adalah surah Ad-Duha. Yang bermaksud surah waktu duha. Betul Ustazah? Okey, tadi Kak Syu dah baca terjemahan surah ni bersama-sama dengan Ustazah kan? Ya. Tapi Kak Syu tak nampak pun perkaitan antara topik hijrah kita dengan topik dengan maksud surah Ad-Duha ni sendiri. Boleh tak Ustazah terangkan kepada adik-adik kita? Okey, jadi kaitan antara hijrah dan surah Ad-Duha kan. Sebelum nak kaitkan tu, kita kena tahu dulu apa tu hijrah dalam erti kata yang sebenar. Walaupun saya yakin je ada adik-adik yang dah tahu pun sebab setiap tahun ada sambutan ma'ah hijrah, ada pertandingan itu, pertandingan ini. Ada lagu Ustazah. Ada lagu, ada nasyid kan. Zaman kita kecil dulu pun ada. Betul. Ada kuis juga kan kalau kat sekolah biasa buat. Dan mungkin juga tahun ni pun berlaku benda yang sama pada adik-adik. Okay, tapi sebagai kita nak refresh memory kita, hijrah ni bertepatan dengan peristiwa Rasulullah SAW dan penduduk-penduduk Mekah, iaitu orang-orang Islam di Mekah yang ikut bersama-sama Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Kiranya perpindahan Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah. Dan masa Rasulullah berhijrah ni, antara sahabat yang menemani mendampingi Rasulullah sepanjang hijrah ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi geng-geng orang-orang Mekah yang ikut berhijrah ni kita panggil sebagai kaum muhajirin. Disambut oleh masa diorang tiba kat Madinah tu, diorang sampai hijrah yang sampai kat Madinah tu, kaum penduduk Madinah kat situ yang sambut mereka kita panggil juga sebagai kaum Ansar. Sebab apa? Ansar ni maksud dia penolong, kira orang-orang yang tolong sambut orang-orang muhajirin ni. Muhajirin ni maksud dia orang-orang yang berpindah, orang yang melakukan hijrah tu. Jadi diorang sampai, diorang disambut dengan kaum Ansar ni bagi makanan, bagi tempat tinggal. Sebab yang diorang berhijrah ni, diorang sehelai sepinggang, tak ada nak bawa harta benda, tinggal je. Sayang pun tinggal demi cintakan Rasul, nak ikut Rasul, nak tolong Rasulullah untuk kembangkan lagi Islam. Tapi Kak Syu, sekarang kita nak masuk perkaitan tu. Dia berkaitnya tentang mana? Sebab sebelum berlakunya hijrah ni, kita kena ingat dan kita kena tahu juga Rasulullah dah tempuh macam-macam ujian dan halangan semasa keberadaan Rasulullah SAW di kota Mekah. Sebab kita dah maklum kan, dekat kota Mekah ni ada musyrikin Quraisy. Walaupun Mekah ni tempat lahir Rasulullah, tapi orang Quraisy ni selalu ada tak puas hati dengan Nabi. Macam-macam ujian Nabi tempuh. Dan salah satunya antara ujian yang boleh kata hebat jugalah sepanjang Rasulullah berada di Mekah dan menyebarkan dakwah Islam ni, ialah Rasulullah diejek dengan teruk sekali oleh musyrikin Quraisy ni. Sebab ada satu ketika tu wahyu tak turun lama sangat. Dan inilah perkaitan dengan surah Ad-Duha. Sebab ini antara sebab turunnya surah Ad-Duha ni sendiri, yang mana masa tu Rasulullah sangat rindukan wahyu. Yelah, sebab biasa Allah wahyukan melalui malaikat Jibril kan, ayat-ayat Al-Quran, surah demi surah. Tapi dah lama sangat dah tak ada wahyu turun. Sampai kan Rasulullah pergi kat Gua Hira, pergi kat situ, pergi naik bukit, seolah-olah macam
ni aku Muhammad kat sini ni. Seolah-olah macam takut wahyu tak nampak Muhammad ada kat situ, Rasulullah kat situ. Nak cakap macam tu Rasulullah mencari. Padahal kalau ikutkan Allah berkehendak, wahyu tu boleh je turun mana-mana walaupun di tempat yang orang tak nampak kan, tersembunyi tu. Macam dalam gua Hira. Dalam gua orang tak nampak tapi boleh je. Dan disebabkan wahyu tak turun tu, maka musyrik Quraisy ni dia ambil kesempatan tu untuk tengok Tuhan kau dah lupa dah kat kau Muhammad, mana ada wahyu yang turun. Sedih Rasulullah bila dengar perkataan tu. Rasulullah bukan sedih sebab kena ejek sebenarnya, tapi disebabkan ejekan tu Rasulullah rasa macam betul ke macam tu. Rasulullah jadi macam takut ada terbuat dosa, kesilapan, sampaikan Allah murka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebabkan tu jadi wahyu lambat turun kan. Dan tapi bukan kan Ustazah, ada sebab lah kenapa Allah lambatkan sikit turun wahyu tu. Kalau sebab Rasulullah sedih, Rasulullah akan sedih pada benda-benda yang walaupun Rasulullah manusia, Rasulullah pun juga rasa sedih tau. Jadi kita sebagai manusia, kalau kita rasa sedih, itu normal lah. Kita manusia lah tu. Jangan ada yang dia kata tak boleh sedih. Tak, kita sedih lah, tapi kita kena tahu macam mana kita nak handle kita punya sedih tu. Adakah kita nak sedih seminggu, lama-lama pensel hilang, kita sedih sampai seminggu, ataupun kita merajuk sebab kawan buat kita sakit hati, kita sedih dengan dia sampaikan tak bertegur 2-3 minggu. Tak, tapi macam mana kita nak handle sedih tu. Rasulullah handle sedih tu dengan cara Rasulullah. Dan kita boleh belajar dari surah Al-Duha ni sendiri, macam mana kita nak handle emosi kita sedih dan kecewa tu. Wow, bagus Ustazah. Itu baru ada lagi tak Ustazah? Maknanya kesedihan-kesedihan lain yang Rasulullah dah tempuh. Sebab tadi macam Ustazah cakap, Kak Syu dengar lah, ada beberapa banyak yang Ustazah dah ujian yang Rasulullah dah tempuhi. Selain daripada ni ada tak Ustazah? Ada Kak Syu, mestilah. Sebab kita sebagai manusia, sebab tu Rasulullah sendiri pun seorang manusia kan. Ujian tu tak payah cakap lah. Kalau nak bandingkan kita kadang-kadang kita sedih sebab kita kena blue tick je, kawan tak reply blue tick pun kita dah sedih kan. Sentap Ustazah. Kena block kan. Dah sedih sangat dah kan. Rasa dipinggirkan. Tapi Rasulullah punya sedih ni, Masya Allah, Rasulullah sedih atas sebab yang lebih besar, seperti wahyu tadi. Tapi kita juga tak boleh menolak Rasulullah juga sedih masa Rasulullah kematian orang-orang yang tersayang. Contohnya masa Rasulullah kehilangan Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah kan. Rasulullah sayang, kasih, cinta, Allah jemput pulang dulu. Dan juga masa kehilangan pakcik Rasulullah yang sangat Rasulullah sayang, iaitu Abu Talib. Sebab dua orang kesayangan Rasulullah ni meninggal pada tahun yang sama. Sebab itulah tahun tu dinamakan sebagai tahun kesedihan Rasulullah. Dan masa tu cara macam mana Allah kembali motivasikan Rasulullah melalui peristiwa Isra' Mi'raj. Tu hadiah kiranya. Dan sama juga masa Rasulullah sedih wahyu tak datang lama ni, hadiah yang Allah hadiahkan pada Rasulullah untuk kesedihan yang kali ini ialah surah Ad-Duha ni. Wow, faham Ustazah. Maknanya Allah tu dia tak tinggalkan kita saja. Kadang-kadang kesedihan Allah bagi ujian tu mesti ada balik Ustazah kan. Mesti ada hikmah dia. Dan macam mana cara Allah nak happykan kita balik. Betul. Wow, baik sangat Allah ni Ustazah. Jadi kepada adik-adik di rumah tu, faham ke tak? Kalau faham, komen faham. Dan jangan lupa sharekan kita punya video ini kepada seberapa ramai kenalan. Sebab perkongsian ilmu ni lagi banyak pahala insyaAllah. Kita panjang-panjangkan ilmu tu. Boleh kongsi dengan ahli keluarga, kawan-kawan, mana-mana, cikgu pun boleh sama-sama kita sharekan beramai-ramai. Dan sebenarnya Kak Syu, macam mana nak motivasikan supaya kita ni jadi seorang yang suka berkongsi pasal ilmu. Ada hadis yang mengatakan sesiapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan tu, pahala dia sama seperti pelaku kebaikan tu. Walaupun kita tunjuk je, kita bagi tahu je, kita share je video ni, tapi
kita dapat pahala sama seperti orang yang mendengar tu juga, dan apatah lagi kalau orang tu beramal dengan apa ilmu yang dia dapat. Okey, menarik sangat tu. Kak Syu nak tak sabar nak share juga sama-sama video ni. Jadi adik-adik di rumah tu sambil-sambil dengar, sambil-sambil tekan butang share supaya insya-Allah kita tambahkan lagi pahala, upgrade pahala kita. Di samping kita upgrade ilmu kita juga. Betul tak Ustazah? Okey. Ustazah, sambil-sambil kita nak teruskan kita punya perbincangan pada kali ini, Kak Syu dah janjikan tadi, Kak Syu nak bagi tahu siapakah pemenang pada minggu lepas. Jadi, kepada adik-adik yang sedang berdebat-debat tu, inilah masanya. Teng-teng-teng. Tahniah kepada adik Nurul Aizah. Selaku pemenang pada minggu lepas. Okey. Jadi insya-Allah kita punya petugas akan hubungi adik dan kita akan adalah urusan penghantaran hadiah, pengurusan dan sebagainya. Okey. Jadi Ustazah, Kak Syu nak simpan dulu kuis yang untuk minggu ini. Kak Syu nak dengar. Tadi Kak Syu dah dengar antara bibit-bibit orang kata ujian yang dihadapi oleh Rasulullah. Adik-adik kita kat luar sana mesti nak tahu, Ustazah ada tak pernah mengalami kesukaran juga Ustazah? Sepanjang adik kita tahu Ustazah ni belajar jauh di bumi Ibnu Battuta. Ustazah jauh sangat dekat Morocco tu. Jadi jauh keluarga di Malaysia. Ustazah belajar di Morocco seorang-seorang. Ada tak kesukaran sepanjang Ustazah belajar di sana yang mungkin Ustazah nak ceritakan? Itu pun hijrah Ustazah. Betul tak? Hijrah menuntut ilmu jauh sangat-sangat tu. Boleh tak Ustazah kongsikan? Okey, bolehlah sikit-sikit kan. Okey. Morocco juga kita kenal sebagai bumi Ibnu Battuta sebab Ibnu Battuta ni salah seorang ulama yang dikenali lah. Ibnu Battuta ni dia suka mengembara, sampaikan menulis sebuah kitab buku yang digelar Rihlah Ibnu Battuta. Setiap kali dia sampai ke tempat kembara, dia akan menulis, mencatatkan tentang tempat tu. Jadi Ibnu Battuta adalah ulama yang sangat hebat. Antara pengalaman Ustazah belajar kat sana, sebenarnya Kak Syu, bila kita kata belajar ni, kalau kata tak ada susah tu pelik lah. Tak belajar lah kan orang kata kan. Sebab memang akan ada kesusahan dia. Contohnya macam awal-awal masa Ustazah sampai Morocco dulu, walaupun Ustazah dah belajar bahasa Arab peringkat SPM, tapi takkan sama tau bila kita pergi ke negara Arab dan kita memang masuk kelas, Ustaz dah cakap fully bahasa Arab, kawan-kawan tengok kanan tengok kiri, alah Arab juga macam mana ni. Memang tak faham. Betul. Lama Ustazah nak ambil masa untuk betul-betul faham apa yang Ustaz cakap dalam kelas. Kadang-kadang Ustaz melawak dalam kelas. Diorang gelak sebab faham. Kita gelak sebab kita tak faham apa-apa. Kita ikut je orang gelak. Loading lagi. Dia punya perjalanan nak boleh sampai ke tahap gelak sama-sama tu panjang ceritanya. Kira bukanlah hari ni tak faham, esok terus faham. Tak, dia mengambil masa yang lama. Dan juga pengalaman lain tu, bila mungkin ada adik-adik yang kalau kat sekolah kan kita ada pengawas kan, pengawas pusaka ke kan, yang memegang jawatan dalam masa yang sama nak fokus pada study kan. Ustazah pun macam tu juga. Ustazah alhamdulillah diberi pengalaman untuk rasalah macam mana kita pegang jawatan dalam masa yang sama kita masih juga study. Kiranya kita kena balancekan dua benda kan. Dan benda ni bukan senang sebab bila kita pegang jawatan, kita paling penting ialah kita kena make sure yang kita jadi baik untuk diri sendiri dan kita juga kena jadi contoh yang baik kepada orang lain. Sebab orang tahu kita boleh buat lebih baik daripada orang lah. Sebab tu kita dipilih kan. Cuma bila pegang jawatan tu adalah satu sem ni, Ustazah punya tahap pencapaian merosot. So macam kira kena repeat exam. Sedih tau kena repeat exam. Memang sedih. Tambah-tambah kena repeat exam tu, kita kena korbankan masa yang lebih lah. Kan. Tapi jangan putus asa sebab memang kalau nak sedih pun boleh sedih. Janganlah macam tak boleh sedih terus. Lama-lama makin lama makin tak okey, makin bateri low. Tak boleh. Macam sedih sekejap, lepas tu macam yang nak bangkit tu, kalau Ustazah akan suka kalau
kat kita orang dekat sana, rumah kita orang tak ada bumbung tau. Dia macam kita panggil sutuh. Sutuh ni kira tingkat paling atas yang sepatutnya bumbung tu, tapi dia macam jadi balcony je. Jadi macam kita boleh nampak lah atas, kita boleh tengok bawah, kan. So suka pergi situ, tengok langit, kita akan rasa wah, macam nampak langit tu dekat dengan kita. Padahal jauh je lagi kan. Dan rumah Ustazah juga dekat dengan pantai. Boleh jalan kaki je pergi pantai. So kadang-kadang kalau rasa macam need something, tak nak terperak dalam bilik, sibuk dah, penat dah belajar sebab esok lusa nak re-exam balik ni, penat sangat, Ustazah tinggal sekejap, pergi pantai, dengar ombak punya deruan ombak tu kan. Balik tu kita akan rasa termotivate. Macam tu lah kurang. Jadi Ustazah tadi juga bercakap tentang Ustazah tengok langit, pantai. Kak Syul ada baca tadi kan dalam surah Az-Zuhar ayat yang tadi ada berkaitan tentang alam-alam tu Ustazah. Ada demi malam, itu semua berkaitan dengan malam. Jadi ada kaitan ke surah ni dengan Ustazah ada ambil inspirasi ke daripada sini? Okay, ni menarik sebab apa? Kadang-kadang kita tak perasan kita baca wadduha ni. Duha ni apa ya? Dia ialah waktu. Waktu di mana matahari baru nak naik, kan? Sebab tu kita solat duha pada waktu duha. Kita tak solat duha waktu sebelum tu ataupun waktu lepas solat subuh terus solat duha. Tak dipanggil solat duha lah. Okay. Dan ayat seterusnya, walaili idza saja, apabila malam menjadi sunyi sepi. Jadi kalau kita perasan waktu duha ni matahari naik, terang, kita nampak benda tanpa perlu disuluh-suluh kan, cahaya terang, dan kita akan rasa senang, kita bertenaga untuk melakukan sesuatu, memulakan hari kita. Tapi apabila malam jadi sunyi, gelap, apa yang kita rasa? Kadang-kadang kalau tak ada cahaya kita akan rasa takut. Kita akan susah nak kita akan teraba-raba kalau tak ada sumber cahaya. Pekerjaan pun akan jadi lebih susah. Kita pun dah penat dengan kerja seharian kita kan. Dan juga waktu duha dan waktu malam ni setiap hari akan ada. Ada tak setiap hari, satu hari tu dia tak ada waktu duha, matahari tak naik. Na'udzubillah, benda tu tak terjadi. Dan memang kita ada malam. Cuba bayangkan hari kita hari je, siang je sampai malam. Kalau dekat kawasan-kawasan lain ada mungkin dia tetap ada malam tapi mungkin malam pendek, tapi malam tetap ada juga kan. Dan sebenarnya macam mana kita nak relate kan dengan kehidupan kita ni sebagai manusia. Kita pun dalam hidup kita ada waktunya kita senang, kita diberi kesenangan, Allah bagi nikmat pada kita rasa senang, rasa happy. Tapi kita tak dinafikan ada waktunya juga Allah uji kita dengan kita rasa struggle, kita rasa waktu-waktu suka kita rasa kecewa, sedih dan segala-gala yang kita rasa tak best tu lah. So benda tu memang nak katanya lumrah juga, sebahagian daripada hidup. Tak ada hidup tanpa dua unsur perasaan ni. Itulah juga macam kejadian alam tadi tu. Kak Syu berminat sangat untuk bercakap tentang alam ni, tapi kita nak simpan dulu Ustazah, sebab kita nak beri laluan kepada iklan. Cuma boleh tak Ustazah nyatakan sikit, bukan sikit, berikan soalan kuis pada minggu ni. Adik-adik kita kat rumah dah tak sabar nak dengar tu Ustazah. Itulah Ustazah pun takut lupa apa soalan minggu ni. Dah seronok nak cakap kan. Okey, dengar baik-baik ya. Soalan kuis minggu ini berbunyi, orang-orang Islam yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dikenali sebagai A. Ansar, B. Muhajirin, C. Mujahidin, D. Musyrikin. Okey. Itu soalan dia. Senang sebab Ustazah dah cakap tadi. Kak Syu ingat Ustazah dia cakap tadi. Kak Syu ingat. Kena senyap-senyap sikit. Okay, Kak Syu akan senyap. Jadi adik-adik di rumah yang dah tahu jawapan, boleh tulis jawapan adik-adik di ruangan komen. Tulis seberapa banyak. Sebab insya-Allah yang paling banyak komen, yang paling mudah kita nak nampak. Betul. Jadi mungkin yang paling mudah juga untuk adik-adik mendapat kegelaran juara pada minggu hadapan. Gambate. Yes, gambate. Okey, Ustazah, Kak Syu nak share live kita pada hari ini sebab Kak Syu nak dapat pahala juga. Jadi adik-adik pun sama. Kita kembali selepas ini. Share Ustazah. Jom. Okey.
Suka dengan video ni? Apa tunggu lagi? Jom like, subscribe dan share sekarang.